Parti Keadilan Rakyat dan PAS Negeri Selangor atas nama Barisan Alternatif Selangor siang tadi telah melancarkan tawaran bersama Barisan Alternatif Selangor bagi pilihan raya umum yang ke-12 ini yang dijadualkan pada 8 Mac nanti. Seluruh pimpinan dan jentera Parti Keadilan Rakyat dan PAS seluruh Selangor telah berkumpul di Glen Mary bagi menjayakan majlis berkenaan. Antara pimpinan tertinggi Barisan Alternatif Selangor yang hadir adalah Tan Sri Khalid Ibrahim selaku Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat dan Datuk Dr. Hassan Ali, Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor. WTV8 telah berada di sana untuk membawakan anda liputan ini. Bila kita mengemukakan satu tawaran, satu konsep yang sangat popular di negara-negara barat terutamanya yang sudah mempraktikannya, namanya tidak lain dan tidak bukan negara berkebajikan. Kita akan melahirkan Selangor negeri berkebajikan, Selangor negeri yang welfare minded, Selangor negeri yang people minded, Selangor negeri yang development minded, balance development minded. Yang ini saudara-saudara kita tidak dapat nikmati. Setengah daripada rakyat negeri Selangor sampai mati tak dapat menikmati pembangunan yang holistik yang sudah kita lakarkan dalam kepala kita, penyokong-penyokong kita, yang kita akan bawa keribaan rakyat negeri Selangor ini. Saya ingin memberitahu insya-Allah dalam majlis ini bahawa perancangan ini, pelaksanaan pada pagi ini menggambarkan the unitedness, perjuangan di antara Parti Keadilan Rakyat dengan PAS. Kita sudah berjuang seolah-olah satu badan dua nyawa, saudara. Seolah-olah satu badan dua suara. Dua suara dalam satu badan, suara keadilan dan Parti PAS. Tapi insya-Allah kita akan jadikan satu badan satu nyawa dan satu badan satu suara. Inilah yang kita garap. Inilah iltizam kita, inilah keyakinan kita untuk merebut kekuatan dan mentadbir negeri Selangor ini. Jika ditakdirkan kita mampu oleh rakyat untuk mentadbirnya, kita memberikan tangan yang terbuka untuk pentadbir menjadi pentadbir pemerintah baru di negeri Selangor ini. Yakinlah saudara, pentadbiran pemerintahan kita akan mencerminkan satu pentadbiran pemerintahan yang agak egalitarian. Bukan egalitarian dalam konteks klasikal itu. Egalitarian dalam konteks socio-ekonomi, socio-budaya, cultural differences yang kita ada bagi menyokong perjuangan kita. Kerana kita berjuang insya-Allah untuk rakyat, semata-mata untuk mendapatkan yang besar sekali dalam perjuangan kita, untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Apapun kepercayaan kita, sama ada teman-teman Islam, orang Kristian, orang Buddha, orang Hindu, orang Tao, orang Confucianis, apapun, yakin kita bahawa perjuangan ini akan selari dengan pegangan saudara. Perjuangan ini selari dengan kepercayaan saudara. Atas dasar inilah kita akan gerakkan seluruh jentera yang ada di negeri Selangor ini. Jentera PAS dengan jentera keadilan yang saudara akan pastikan akan berlaku di peringkat kawasan, akan berlaku di peringkat division, di peringkat bahagian, sampai kepada peringkat cawangan, UPU dan sebagainya. Keselarasan ini akan terus terjamin, akan terus terjalin bagi memastikan pilihan raya yang ke-12 ini pilihan raya yang mencatat satu sejarah dituliskan tinta emas di negeri Selangor ini. Tahun 2008 ini insya-Allah menjelang 8 hari bulan, pengumuman 8 hari bulan malam itu, saudara-saudara, pagi 9 hari bulan bila sang surya akan terbit, memancarlah cahaya sang surya yang akan memancarkan menyuluh seluruh pelosok negeri Selangor, seluruh rakyat negeri Selangor. Apa yang akan disuluh oleh sang surya itu? Perkataan yang besar, negeri berkebajikan. Kita boleh tahu, saya tahu Selangor ni mempunyai harta yang banyak, tetapi harta yang banyak dikelolakan oleh pemimpin yang tidak sesuai dan tidak mempunyai pemikiran rakyat, tidak juga boleh dilakukan. Itu sebab bila kita buat tawaran yang dibuat oleh kita bersama, kita sudah tidak takut. Itu sebab Selangor ni senang, bukan pergi meminjam, menggunakan harta yang ada.
Tapi harta yang ada, kalau tak tahu menggunakan, dia juga akan menjadi harta yang tak ada. Kalau tak tahu menggunakan. Kalau tahu menggunakan, dia akan jadi lebih besar. Mengapa perjuangan kita lebih? Sebab kita dah beritahu daripada awal, harta Selangor ini bukan hak Datuk Hassan, bukan hak saya, bukan keluarga Datuk Hassan yang punya, bukan keluarga saya yang punya, bukan. Harta negeri Selangor ini, harta rakyat Selangor. Tokek kita, pemilik saham kita ialah rakyat Selangor. Kita daripada awal dah beritahu. Kita daripada awal kita kata kita hanyalah pengurus, pemegang amanah kepada rakyat Selangor. Yang pertama sekali kita pilih tagline ini, kita panggil tagline ini untuk menggambarkan, walaupun perkataan itu biasa digunakan oleh UMNO dan Barisan Nasional, tetapi we intend to give a further meaning, the real meaning of it. Apa makna bersih sebenarnya? Tuan-tuan katakan Menteri Besar Selangor bersih. Saya sendiri sudah membuat laporan polis, laporan BPR sejak 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Sekarang ni satu cerita pun tak ada. Air Toyo has not been cleaned up, tentang kebersihannya, tentang sebagai Menteri Besar untuk mentadbir negeri Selangor ni. Macam yang ambil Zakaria Makdrus itu bersih. You ambil beberapa lagi pemimpin-pemimpin peringkat parlimen dan peringkat negeri itu bersih. Okey, nombor 2 tentang maju. Of course maju. Kita akui sebagaimana sebut negara ini maju, Selangorlah negara maju. Tetapi maju untuk siapa? That is the main question is. For whom it is. It has been developed, it is developing, but for whom the development is. Tidak lain dan tidak bukan untuk UMNO dan Barisan Nasional. You akan tengok dalam kehidupan subhuman, kehidupan di Selangor, negara maju, and you see those nelayan hidup dalam keadaan, let me put it, subhuman macam itu. Jadi adakah ini kemajuan yang kita hendak? You boleh maju, rumah tersergam, tapi bapa saudara you sendiri yang berada di kampung-kampung hidup dalam keadaan yang merana menderita seperti itu. Kemudian yang ketiga ialah berkebajikan. Of course, this is a welfare orientation kind of thing yang Tan Sri menyebutkan. Maju, economically viable, we go for that, but at the same time socially responsible. Bukan kita bercakap, bukan saja kita gaji aja dinaikkan, inflasi naik 7%, gaji naik 7%. That doesn't solve the problem because it is not serupa macam itu. Tapi kalau gaji tak naik pun, tapi kemudahan seperti air, kemudahan seperti kesihatan apa semua kita beri, dan kemudahan seperti pendidikan, there is a very big cost to the family semua tu, dan perkara ini akan dapat mengurangkan. Kita tackle that way. It's a combination of economy and social methodology to give quality living to the population.